Sekarang kita tengok dia punya, kalau kita pergi ke link REC UiTM ORJ application form, so this is the website. Okay, Research Ethics Committee, boleh download borang REC 2, 3, 4, 5. So dia ada banyak borang. Yang wajib kita hantar tadi kat sini tadi, borang 2, 3, 4, 5. 4 ada 4 jenis borang. So borang apa? Borang REC 2 tu application for ethics approval. 3 research risk classification form. REC 4 participant information consent form and REC 5 checklist for applicants. Yang inilah 2, 3, 4, 5. Kan bentuk dia begini. Alright, yang lain-lain ni jangan fikirlah, yang lain-lain tu tak perlu pun. Yang lain-lain tu cerita lain. Okey. Yang lain-lain ni selepas dapat approval letter, barulah fikir yang template cover, letter of amendment, tapi yang ni tak payahlah. Ini kalau biasa for the lecturers, if they conduct research with grant, kan dia ada macam-macam lah dekat dalam tu. So macam peringkat FYP ni tak payah 2, 3, 4, 5 settle. Okey, mudah je. Okay, kita tengok. Okay, this is my sample of REC 2. Okay, REC 2. Tunjuk contoh teruslah, senang. Okay, this is my study. Okay, my study about, okay, kita tengok. Ni REC 2 tengok. REC 2. Okay, most probably REC 2/2020 lah ataupun 2021. Yang ni when I applied, it was in the 2019. Dah lama dah, 2 years ago. So tajuk penyelidikan, ni tajuk kena tulis lah ya, tajuk kena detail. Sebab itulah nak hantar ni, dia kalau bagus ni nak cepat ni, by first week hantar semua dah complete. Okey, jangan nak kata tak tahu hala tuju mana lagi, dah siap tajuk. Okey, tajuk okey. Tajuk kalau tak orang kata tak finalize, it doesn't matter as long as you have tajuk. Okey, tajuk. Tajuk understanding orang asli batik personality towards support of tourism development at Taman Negara Pahang, nama penyelidik. Okey, you write your nama penyelidik. Okey, besarkan sikit. Alamat institusi, tulislah Universiti Teknologi Kampung Bandaraya Hang Tuah, your phone number, your email. Okey, nama koordinator kajian ni kira tak adalah, korang tak ada, so no need for you to put this koordinator kajian, tak ada pun tak apa. Okey, nombor telefon koordinator tu okey, tengok sarjana muda, klik sarjana muda. Okey, kemudian kita pergi ke bawah lagi. Does the research require an external research committee approval? Yes lah. Adakah pendidikan memerlukan kelulusan jawatan kuasa etika pendidikan luaran? Yes, betul. Lepas tu dana pendidikan ada tiada? So tulis kalau ada, kalau tiada, tiada. Okey, dah habis. Mudah je isi borang ni. Tengok maklumat pendidikan. So kita tengok kita nak interview ke ataupun kita nak buat questionnaire ke. Kalau FYP dia probably dia akan ada tick temu bual, lepas tu dia ada soal sidik kan. Mungkin yang metodologi ada buat focus group. Ni kalau temu bual interview ni lebih kepada kualitatif. Okey, ni kumpulan fokus ni kualitatif, soal selidik ni kuanti, ke action research kuanti, pemerhatian ni kuali, kajian kes ni pun kuali, ataupun kuanti. Tengok di your metodologi yang okay. Kajian klinikal ni tak payahlah, rekod peribadi pun tidak. Okey, kalau analisis data sekunder, yang ni kalau your data tu lebih kepada questionnaire in interview, so tak payahlah analisis data sekunder. Makna tu dah secondary, makna tu you are using the existing data. Contoh macam you are utilizing statistik tourism Malaysia ke whatsoever in the year 2020 ataupun 2010 to 2020, 10 years study kan, 10 years of statistik. So tak payahlah kalau nak tik temu bual soal selidik ni, mana kata kita tik untuk analisis data sekunder. Tapi kalau kita tik analisis data sekunder, kita tak perlu isi borang ni sebenarnya. Tapi kalau kita isi pun it is welcome, because bila kita submit kita punya borang REC, kita akan dapat a letter of approval to conduct research from UiTM. Sebab nanti bila I don't know other supervisor, but my my supervisor, they always submit
their paper to journal. So kadang-kadang journal dia minta approval letter from institutions kan, in order for you have conducted research. Do you have any consent letter for you to conduct research? Kadang-kadang dia minta tu. So sebab itulah it is advisable if you use analysis data sekunder pun, walaupun tak wajib untuk submit REC, tapi kadang-kadang bila in the end journal dia nak minta ni surat daripada institusi, surat kelulusan menjalankan kajian. Jadi kalau kita nak buat lagi sekali, nak dapatkan that letter from research ethics committee won't approve that sebab benda sudah lalu, benda sudah lepas kan, so dia tak akan buat benda yang backdated. So REC ni sebab tu sebelum kajian bermula kena minta awal. Selepas kajian habis minta approval, tidak akan mendapat kelulusan. Begitu. And then bahagian B2, okay, latar belakang you write down, okay, keterangan ringkas tentang masalah yang dikaji dan penyemakan literature untuk menyokong keterangan tentang masalah yang dikaji. Sila lampirkan sekiranya ruang tidak mencukupi. Okay, tak payah lampir lah sebab dia benda ni dia dalam word kan, so you can write as long as you wish. Okay, tulislah kat sini latar belakang kajian kan, Tourism Malaysia demonstrate bla bla bla. Okay, problem statement. Okay, problem statement kena betul ya. Kalau problem statement sama, nanti research ethics committee nampak macam benda ni dia tidak viable. Okay, so in order for you to write a research problem, very good research problem, dia elemen dalam research problem, okay, kena ingat ya, research problem tu negatif. Okay, problem itu sudah mempunyai nada negatif. Jadi problem yang kita tulis dalam tu, orang baca pun mesti ada nampak ia adalah betul-betul problem. Dia ada mempunyai nada negatif. Begitulah. Okey, kadang-kadang student ditulis research problem dia tak clear. Bila tak clear kita tak tahu dia ni nak tulis pasal apa kan. Contohlah ya. Okey. Okey, yang dah melalui research methodology with my class, they know how to write research problem. Itu pun ada yang bagus, itu pun ada yang tak bagus lah sebab penerimaan student ni berbeza. Okey, tengok pernyataan masalah. Okey, tengok. Tiba-tiba is a cultural shock. Tu sudden overflow, tu especially contribute traffic congestion, little illegal wildlife rate damage. Tu semua negatif kan. Cause detrimental effect to this community such as noise, discomfort, person disruption, blah. Semua cerita pasal masalah, namanya pun masalah. Jadi dia punya content tu mesti kita baca memang betul-betul ada nada, ada masalah. Sebab problem itu negatif. This had eventually disturbed the harmonization of the batik community. It was very unfortunate, kan? Cause destruction, obviously affected their homeland. There is government protection of forest resources which has triggered conflict. Yang this is research funded by UiTM, yang research ni lah. Okay, dia research grant dana pukal, dia punya jumlah 300,000 tapi dia combine dengan this is multidisciplinary research combine dengan fakulti-fakulti lain semua sekali, so dia punya combine dana tu 300,000. Atau hence orang asli batik express their dissatisfaction as they were prohibited, which affect their earning kan. Tengok rainforest are inseparable, betul macam itulah. Okay, they felt disappointed, or they felt they were insulted, asked to be naked so that tourists could take pictures of them. They responded they were being ridiculed kan, macam itulah, repeated complaint, intrusion, did not respect, yang itulah, itu how you write your problem statement. But all those claims need to be supported by clear evidences from journals and other credible resources such as newspaper, magazines. Okay, nak tulis ni better I advise all students, okay, to use Mendeley. Okay, kena belajar Mendeley ni, kena belajar. So my students dia belajar Mendeley. Kalau tak belajar Mendeley dia susah nak tulis. Okay, sebab tu betul tu rujukan. Sebab kalau kita buat tulis ni pakai Mendeley, nanti kita punya rujukan senang. Kita klik insert citation, semua dia akan automatic. So my student dia akan buat macam itulah, tak ada masalah. Okay, so all of you I advise use Mendeley when you write your research. Okay, and then objective dia kena ikut ni lah kaedah SMART, SMART tu kan.
Nanti you belajar lah benda tu dengan your supervisor. Dia mesti jelas, supervisor akan ajar. So objektif mesti clear kan. Jangan objektif tu dia tak clear, dia mesti measurable. Okay, ini objektif. Lepas tu faedah yang dijangka from this research. Dapat apa? Manfaat dia kepada apa, kepada siapa? Okey, faedah yang dijangka dia contoh macam significant of study lah, maknanya the benefit that will be gained by the university ke, by the community ke, or by the academics ke, in terms of contribution to theory ke, ataupun to certain variable ke, ataupun to the industry players ke, apa-apa sajalah, okay, that you can write based on the benefits, the outcome of your research tu kan. Okey, tarikh pendidikan bermula. Okey, bermula dan berakhir bila. Okey, maknanya kata macam inilah. Tarikh kita mula ni beginning of the semester sampai bermula akhir tu tarikh submit your FYP. Itulah dia punya duration. Okey. Makna kata FYP ni sebenarnya sudah bermula pada hari kita dapat supervisor. Kita dapat tahu nama supervisor, itulah hari kita sudah bermula officially ataupun kita daftar. Maknanya bermula kuliah berapa hari bulan tempoh hari. FYP tu sudah bermula sehinggalah pada hari kita submit FYP. Okay. And then bila kita target untuk collect data. So kita buat andaian, mungkin kita submit 1 month later, kan, katakan sekarang ni bulan 10, bulan 11. Mungkin nak tulis kat situ by 20 of 11, 20 November ke kan, ataupun nak tulis 1 December ke, lepas tu sampai bila. So biasa buat berapa lama, nak buat berapa lama. Kalau kat sini tak lama pun dia punya collect data, lebih kurang dah 5 hari kan. Kita masuk hutan 5 hari je, tak lama. So ni lokasi pendidikan yang dijalankan. Okey, Kampung Tersik Baru tu lokasi ni kat mana? Kena clear lah lokasi ni kat mana. Okey, metodologi kena clear. Metodologi kena clear macam mana you need to conduct to collect the data kan. Macam mana dia mesti clear. Kalau dalam tu tak clear nanti susah nak dapat approval juga. Okey. Alright. Tapi jangan fikir sangatlah berkenaan dengan number of respondent ke apa kan. Estimated pun tak apalah, estimated lah sebab ni kita nak hantar untuk approval je kan. So agak-agak je lah berapa respondent kita tu kan. Pukul rata saja 384 ataupun 400 orang. Buat tak apa, tak kisah. Nobody questions about in terms of number tu kan. Tulis je berapa pun kan. Sebab yang ni adalah cuma cadangan, belum betul-betul lagi. Kita nak dapat approval je, okay. In terms of number tu. Yang lain-lain tu teknik bagaimana yang tu tanya supervisor lah. Tu kena sebab different research, different technique, different method. Dia punya nature dia berbeza-beza. I think you have covered that in your research methodology class before. Kan, nak guna probability ke non-probability ke, kenapa guna probability ke apa nak guna non-probability, kenapa, dia semua kata reason why, okay, siap tu semua, dah jelas, dah clear, respondent tu dah clear, kita dah tahu dah target respondent tu kat mana nak jumpa kan, kita dah tahu kalau pakai online questionnaire ke, siap-siap buat, link semua siap-siap semua, okay, Google Form ke, siap sebab apa, questionnaire tu kita nak kena attach sekali dengan kita punya permohonan. Okey. Sample size ni 125 respon orang asli Batik. Ni main letak je sebenarnya. Tak kisah sebab kalau ikut sebenarnya tak sampai pun dapat orang asli Batik. Pasal orang asli Batik ni dia punya nature dia berpindah randah. Bila sampai kampung dia clear tak ada orang. Yang ni statistical analysis. Letak je apa nak bubuh pun tak kisahlah. Letaklah descriptive analysis ke, correlation ke, multiple linear regression ke, SPSS ke, nak letak apa, nak guna PLSM ke, nak test model ke, tak kisah, letaklah apa-apa, nak buat factor analysis ke, letak je tak apa, tak ada masalah. Sebab research ethics committee ni dia bukan panel of your FYP. Dia asal kita letak dalam tu clear macam mana nak measure the data dan that's it. Sebab dia tak detail lah. Dia nak tengok benda tu
flow tu ada betul. Teknik tu, cara tu betul ada, tak ada masalah. Maklumat dana. So kalau maklumat dana FYP kalau tak ada, so buanglah, tak ada, buang tidak berkaitan. Okey, tulis kat situ. Penyelidik utama, okey, tulislah penyelidik utama siapa. Okey. Lepas tu penyelidik utama ni biasa ketua grup lah. Ketua grup tu tulis dia akan jadi sebagai penyelidik utama. Okey. Penyelia, write down the name of your penyelia, nombor staff. Kena clear ni semua, kena dapatkan dia punya ni consent, and then kena hantar ni dekat supervisor sebab dia nak kena sign. Okay, alright. So penyidik bersama, yang lain-lain tu semualah. Okay, penyidik bersama semua ni semua okay. Okay, tengok pengesahan jawatan kuasa penyelidikan fakulti. Yang ni is my part lah. This is my part. Okay, ini jawatan kuasa penyelidikan fakulti. Then selepas selesai, I will submit to the committee, settle. Okay, REC 2 selesai. Okay, REC 2 selesai. So kita cancel pula. So bila kita tengok REC selesai 2, so far lain semua okay, laju sangat ke? Nak kena slow ke macam mana? Okay tak? Everybody yang lain? Okay, sir. Okay, tengok. Okay, REC 3 pula. Okay, REC 3. Ni REC 3 ni borang klasifikasi risiko kajian. Tulis lagi tajuk penyelidikan apa dia. Nama penyelidik lagi sekali. Copy paste macam tadi tu REC 2 tu. Tulis tu semua. Lepas tu subject profile. Adakah subjek kanak-kanak umur 18 tahun ke bawah? Okay, tu, kalau no, tulis no. Kalau yes, tulis tick yes. Lepas tu brief. Kalau yes ni, kena tulis brief description ni siapa. Kanak-kanak berapa umur ke kan. Adakah subjek daripada golongan rentan? Contoh kecelakaan mental, kelainan keupayaan intelektual, berkelumpuan kelas, minoriti dan sebagainya? No. Dulu ada student dia, tapi sebelum the implementation of REC, ada student dia buat pasal OKU. Kan? So dia punya subjek tu memang golongan OKU lah. So kalau your subject is golongan OKU, so kena tick yes. Lepas tu brief description kat situ sikit lah. Dia ni golongan apa? Kelainan upaya apa? Penglihatan ataupun pendengaran ke, ataupun cakapan ke apalah. Tulis kat situ lah. Adakah subjek ini memerlukan rawatan terminal? Tengok kalau semua no, tulis semua no. Kalau yes, kena tulis kat situ. You need to specify, to state kenapa. Adakah subjek tidak boleh atau tidak berupaya memberi izin? Seperti izin akan diambil secara tidak langsung daripada penjaga sah dan sebagainya. Kalau no, no lah. Kalau yes, then state kenapa. Adakah sebarang emolument diberikan? Kan? Kalau yes, tulisnya berapa ringgit seorang, berapa ringgit bagi. Kalau tak ada, tak payahlah. Biasa yang ni nanti kita tulis yes, kita kena tulis banyak detail. Macam subjek ni orang asli, memang kita bagi, tapi kita bukan bagi emolument, kita bagi dia macam makanan-makanan, cenderahati kan, sebagai kita nak dia orang ni participate. Kan nak dapatkan dia orang punya cooperation. So tak payah letak pun senang lah. Kalau nak letak kita kena specify in detail apa benda yang kita nak bagi tu. Kan hadiah, cenderahati, handicraft ke, berapa harga segala apa, payah pula kan. Kadang-kadang kita bagi sedekah sikit lah dekat duit orang, duit kepada apa ni dekat Tok Batin, kita bagi dia duit kan, bagilah sagu hati sikit duit dengan bagi makanan sikit-sikit. Kita ada bagi sebenarnya, tapi kita diklik kat situ tulis no je lah, sebab kalau kita tulis yes, panjang cerita dia. Tulis no je tak apa. Okey, kita nak bagi orang gembira lah, kita macam kita bagi dia penghargaan disebabkan dia sudi meluangkan masa. Okey, privacy and confidentiality. Okey, adakah maklumat, ada data yang dikumpul berpotensi untuk menyebabkan ketidakselesaan ataupun keaiban atau gangguan psikologi kepada subjek? Kalau yes, tulis kenapa. Kalau tidak, no sajalah. Okey. Adakah penyelidikan anda melibatkan langkah-langkah yang tidak maklumkan kepada subjek atau macam pemantauan rahsia dan sebagainya, tulis no. Adakah data ini kau akan didedahkan kepada pihak lain tidak terlibat dalam penyelidikan? Kita tulis no lah. Kalau yes, kita kena detail. Yang lain semua lebih kepada apa ni, science research. Ini kan semua biasa kita tulis no lah. Biasa social science kat area sini semua kita tulis no sebab ada sampel-sampel biologi lah, sampel saliva lah semua kan, ILEO. Tak, kita buat no sajalah. Okay, ada ethical issues.
adakah terdapat sebarang isu etika lain yang tidak dinyatakan dalam senarai semak ini? Jadi kita tulis no. Kalau yes, kita tulis kenapa. Okey, jangan kita tulis klik tick yes tapi tak dinyatakan dekat ruangan diskusi. Okey, bila kita dah declare ni semua, mana selesailah REC 2. So REC 2, REC 3. Okey, REC 3 ni dia tak payah sign lah. Dia macam ni je borang dia. And then kita pergi ke REC 4. Okey, REC 4. Okay, REC 4. Okey, REC 4 dia copy paste juga REC 2. Okey, baru borang maklumat subjek. Kita copy paste yang tadi yang daripada atas tu kan REC 2 kita copy paste benda yang sama. Jangan tidak konsisten, dia mesti benda yang sama. Okey, participation on research, benefit of research, okey. Research risk tulis none. Confidentiality, ni biasa ni benda dah ada dekat dalam ni, patut tulis nombor telefon kita lah. Alright. Consent form ni, consent form ni borang persetujuan. Kalau on behalf, kalau tak payahlah. Okey. Kalau tak payahlah. Kejap ya, sekejap. Sorry ya, Food Panda sampai tadi sekejap. Okey. Alright. Okey. Yang ni tak payah isi, biarkan borang ni bahagian ni kosong. Okey, sebab dia ada guardian kan, legal guardian ni penjaga lah. Maknanya kalau kalau yang mohon tu bawah 18 tahun. Okey, kalau kita semua ni tak payahlah. Alright, tak payah borang izin ni, borang izin. Tak payahlah isi borang izin. Okey, REC 4 tu dah habis. Yang ni yang dalam bahasa Inggeris. Okey, sekali kita tengok dia ada bahasa Melayu, dia ada bahasa Inggeris. Kita tengok borang REC 4 wajib dibuat dalam dua bahasa BM dan BI. Okey, sebab tu tadi kita tengok REC 4 dia ada bahasa Inggeris pula. Ni bahasa Melayu. Yang ni pula bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey, ni bahasa Inggeris. Okey, dah buat. REC 4 selesai. And then kita isi borang REC 5 pula. REC 5 kena isi. REC 5 tak ada masalah. REC 5 ni dia cuma borang checklist senarai semak. Kita tengoklah. Sudah lengkap tak borang isi REC 2? Yes. 3 yes. 4 yes. Borang ditandai semua penyelidik? Yes. Sudahkah anda membentangkan projek dan mendapat kemengesahan di peringkat Jawatan Kawasan Pendidikan Fakulti Negeri? Tulis yes itu. Yes dia terus. Sebab apa? Bila your supervisor has signed, maknanya dia dah bagi consent, hala tuju research ni is attainable, can meet the objective, it's a practical, so it's real. So tak ada, di peringkat supervisor dia sign terus. Tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian untuk pemahaman pendidikan klinikal, so tak payah kita kosongkan semua klinikal ni semua untuk Fakulti Sains Medik. Okey, untuk semua pemohon. Ni tak payahlah. Okey, ini kalau ada tulis kat sini biarkan saja, kosongkan semua. Yang kita kena tulis kat atas tu ni, yang tadi ni. Yang tadi ni. Ni perkara item A ni, item bahagian A. 1, 2, 3, 4, 5 semua type yes. Yang lain semua ni clinical biarkan kosong. Okey, kalau kita tengok sudahkah hantar mana surat inginkan kepada permohonan? So tak payahlah sebab dekat sini ada asterisk. Untuk permohonan pendidikan klinikal biarkan kosong. Bahagian biarkan kosong. Untuk semua pemohon, okey, yang ni tak payahlah biarkan kosong sebab kita akan hantar ke fakulti dululah. Alright, ini kalau ada nak bentang tapi peringkat FYP tak payah bentang. Dan jangan lupa sign dan tulis tarikh. Itu saja. 2, 3, 4, 5. So kita tengok, kita refresh balik. Okey. Yang lain semua isi satu bahasa. Borang REC 4 wajib dibuat dalam dua bahasa. Okey, jangan lupa your interview question. So dalam your methodology kan ada nak conduct kata field work kan, apa tu katakan ada yang nak buat online survey. So dalam online survey tu dalam methodology part
link of your Google Form tu letakkan sekali kat dalam tu, and then dalam di lampiran yang terakhir sekali lampirkan your full set interview question. Penting tu ya. Yang itu penting. So dalam borang hari sini tak payah nak letak framework, tak payah buat apa-apalah, dia benda-benda yang basic macam tu lah yang kita nak tengok. Yang mana yang ni adalah research yang sebenar, it's a genuine and authentic, yang mana perlukan kelulusan daripada UiTM dengan segera untuk kita menjalankan kerja-kerja penyelidikan, especially nak collect data. Kita boleh collect data apabila kita terima surat approval letter. Jangan collect data sebelum dapat approval letter. Yang tu dia punya syarat dah sekarang ni. Okay. So in order for you to get that approval letter, kena buat dengan segera. Kalau boleh dalam masa seminggu ni siapkan. Sebab dia punya prosedur dia ada panjang. 1 bulan, 2 bulan kan baru dapat approval letter. By the moment approval letter keluar, baru boleh buat ataupun collect data. Alright, tu je lah. Makna kata you need to hunt your supervisor. Kalau your supervisor tu busy, kan, kita yang kena kejar supervisor tu lah. Walau macam mana pun kan. Tapi kita kejar dia dengan preparation. Jangan tanya dia kosong, dia tak tahu nak buat apa. Itu ini banyak benda tak tahu. Sebab your supervisor is very busy man, busy woman. Semuanya masing-masing dia ada dia punya tight schedule kan, dengan kelas, dengan dia punya kerja-kerja research dia yang lain, and writing semua. So you need to prepare yourself, right? Supervisor kadang-kadang dia tak ada masa lah untuk teach you from A to Z, everything. You need to work independently. Okay. Siapkan semua, everything. Borang 2, 3, 4, 5, siapkan semua. Bagi your supervisor to check. Tu cara yang sebenar. Okay. Lepas tu, barulah supervisor bagi komen. Lepas tu, selesai tu, barulah hantar to me. Okay, macam tu. Okay, selesai. Dia benda yang mudah sajalah. Tak ada rumit apa pun nak isi borang ni. So, itu sajalah daripada saya, Dr. Syita. Okay, thank you very much, Sir Hasrul. Alright, members of the floor, do you have any questions, any doubts? Please ask now, because we are having our expert here before you apply it hands-on nanti. Yeah. Any questions? Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam. Oh, Nasuha. Ya. Sir. Saya nak tanya, untuk part 5 pun kena isi borang ni ke, Sir? REC ni? Kena isi juga. Pasal apa? Kalau part 5 dia buat FYP ke? Bukan. Part 5 you buat proposal. Oh, kalau part 5 proposal tak payah isi borang lah. Tak payah. Ini untuk yang FYP saja. Untuk student FYP saja. Okey, kalau part 5 geng-geng Nasuha 5A, 5B, 5C tak perlulah. Tak perlu isi borang ni. Cuma nanti kalau masuk dekat dalam taklimat, mungkin dapat satu preparation in the future kan. Bolehlah untuk kita buat persediaan awal kan. By next semester kita dah boleh isi borang dan submit for approval. Yes, because this semester is going to be different from last semester. What I've got the information from Puncak Alam, part 5 will be preparing proposal, and then with the same group it will be continuation until part 6. So during part 6 you no longer have to submit your proposal. So you have to make sure you have done it during your part 5, during your RM. So that's why REC comes into place. So meaning to say you should have done the questionnaire ready. So during part 6, you just execute your research. So that's the point of I call you this morning so that you can mentally prepare. But whatever it is, kita masih menunggu final decision made by Prof Mimi lah.
Okay. So any other doubt or questionnaire? Rasa macam tak ada soalan. Okay, let me make it clear once again. Right after this session, selepas daripada ni, sekarang ni kita katakan 10.40 tu 10.45 nanti, kerja kena buat apa? You sit down with your group, discuss, tajuk apa kalau tak tahu tajuk, pergi tengok dekat dalam Science Direct, cari apa tajuk yang patut, tengok dia punya metodologi, you did some background study about your topic, identify topic of interest dulu, kemudian replicate saja dia punya metodologi ke whatsoever. Kalau yang bagus, kalau jumpa dekat Science Direct tu, biasa I advise student to go to Science Direct, pergi dekat Journal Tourism Management ataupun Tourism Management Perspective, sebab dua jurnal ni sajalah syarat wajib untuk hantar paper ialah author kena sekalikan dengan list of question. Dia mesti lengkap. Tu syarat wajib for this author untuk hantar kepada A star journal ni. Grade A, Q1, Tourism Management Perspective dengan Tourism Management. Dua ni bagus. Boleh cek dekat dalam tu, katakan topik minat apa, Islamic Tourism ke kan. Pergi kat dalam Tourism Management, cek dekat dalam tu topik-topik apa menarik. Dalam tu dia punya metodologi, dia ada dia punya teori, lepas tu dia ada dia punya framework, lepas tu dia ada dia punya full length questionnaire, angkut masuk and then adapt with your own perspective. Kalau Malaysia lah, tengoklah macam lepas tu dah siap tu semua, isi, hantar dekat supervisor, biar dia check, dia tengok. Kalau dia kata nak adjust sikit-sikit, itulah tu peranan tu mana peranan supervisor, dia cuma pemudah cara. Okay, supervisor bukan nak ajar daripada A sampai Z, dia busy kan. Supervisor ni punya peranan dia memudah carakan macam mana you nak jalankan kajian, sama ada benda tu boleh buat ataupun tak boleh buat. Kalau dia kata ni ambitious sangat, so dia mungkin nak revise. Okay, and then tunjukkan sekali the pilot paper tu to your supervisor. Dia kata okay, boleh pergi, jalan terus straight. Sebab buat research ni sebenarnya mudah kalau kena dengan cara dia. Dia kena ada banyak benda-benda shortcut yang kita boleh belajar. Contoh macam nak buat citation, guna Mendeley. Dalam Mendeley juga dia boleh memudahkan urusan kita untuk kita uruskan kita punya literature kan, untuk manage kita punya paper. Semua dalam tu. Bermula daripada sekarang. Yang ni yang paling mudah lah. Okay. Maknanya kata from today kena ambil langkah proaktif and very serious. Tidak boleh jadi macam your seniors yang lepas. Seminggu happy go lucky, honeymoon, right after 1 month honeymoon, 2 bulan honeymoon, sampai masa lepas tu dia ada masalah dengan ahli grup, tidak sehaluan, keluar daripada grup tu pula, lepas tu akhirnya dia keseorangan, akhirnya dia gagal, dia macam tu. And this thing happen every semester. Okay, kena belajar daripada kesilapan yang telah dibuat oleh your senior ramai-ramai itulah. Ada orang gagal FYP 3 kali dismiss UiTM. Ada orang gagal FYP 3 kali diberi rayuan, dia diberi peluang masuk kembali tapi dia tak viva pula, gagal lah. Okey. Ada yang sebab UiTM ni adalah satu universiti yang paling orang kata student friendly sebenarnya. Walaupun gagal, dia beri peluang lagi 1 bulan untuk complete. Tapi student tak buat juga, maknanya tu masalah attitude, maknanya akhirnya dia gagal segagalnya lah. FYP nak lulus senang. C tu dalam tangan. C dalam tangan lah sebenarnya. Nak dapat A tu kena work harder. Okay. Tu je lah. Dia tengok to your level of commitment and your dedication. Kalau lemau je, peringkat awal ni lemau, malas je kan. Supervisor dah tahu dah grade kau dapat apa. Ini mesti confirm dapat C. Kalau from day one, dia dah tunjukkan dia punya passion tu, dia betul beria. Lecturer dah tahu dah, supervisor dah tahu, dia budaknya dapat A ni, confirm. Sebab hari-hari dia kejar aku. Kan, dia kejar aku pula, dia bagi dengan progress yang jelas. Progress ni, dia maksudnya progress ni bergerak ke hadapan dan tunjuk something new. Progress tu bukan backwards, dia going forward. Kalau dia backward, dia bukan progress nama dia.
Tu maksud progress. Okay. 1 week job, the next week mesti ada tunjukkan kemajuan. Progress maksud dia kemajuan. Kalau tak ada kemajuan, dia bukan progress. Dia dah backward. Maknanya kata macam itulah. Sebab supervisor yang akan menentukan your grade. Okay. Yang tu satu tau, Dr. Shita, supervisor dia maintain the grade, tapi kebanyakan of your overall grade tu determined by the panel. Betul kan Dr. Shita kan? Itu 70-30 kan? Panel bagi 70. Tapi dah revise ni semester Dah ni. revise? Okay. Oh dah revise balik. Maknanya supervisor jadi 70 balik lah. Maknanya supervisor memainkan peranan besar. Jadi kalau kita ada macam tidak menunjukkan komitmen kan, benda mudah orang REC 2, 3, 4, 5 ni boleh isi dalam masa seminggu, tapi after third week ataupun fourth week masih lagi tak ada, supervisor dah tahulah kita ni dekat mana kita punya grade kita, mungkin C ataupun gagal. Okey, itu je lah. Sekarang ni untuk dapatkan data, collect data mesti dapat approval letter. Selagi tak dapat approval letter tidak boleh jalankan kajian. Sebab nanti for supervisor nanti akan ditanya balik nantilah, sebab nanti semua approval letter nanti mungkin kemungkinan akan diminta untuk dikepilkan sekali dekat dalam final draft of your FYP tu. Macam tu. Kebanyakan student dia gagal ya. Okay, let me tell from the experience as a panel and as supervisor. Sebab dia tak collect data kan Dr. Shita kan, dia tak collect data. Bila dia tak collect data, dah submit hari submit dia tak collect data, memang gagal lah, tak ada data nak buat apa. Nak tunjuk apa data tak ada, evidence pun tak ada, gagal lah dia. Tu je lah nak beritahu. Yes, mostly tak collect data tu satu hal lah. But at the very beginning dia tak study, dia tak baca. So literature review dia sangat sikit. Bila sangat sikit you nak discuss apa? Kan you cannot come up with a proper framework, you cannot come up with proper questionnaire. Bila framework tak ada, questionnaire pun you nak bina macam mana, nak develop macam mana? Because everything is link together. Betul. Dia literature review yang kena bila tulis FYP literature review kena rigor Jangan tulis 2 muka surat, ada budak tulis 2 muka surat. Itu introduction part kan. Itu pun tak cukup tu 2 muka surat. Literature review paling tidak lah 20 ataupun 30 muka surat lah. Biar di detail. Kalau tak detail kena tembak lah dengan panel semua kan. Macam tu. Alright, so don't take it easy. Nak dapat A, kena work harder. Melainkan kalau kita nak dapat C lah, asal setakat lulus, tu tak tahulah cerita kan macam mana. Yes, exactly, true. So whatever Sehasra has given you today is all about tips. Sebenarnya tips dia bagi tu banyak kan, tips. You have to listen carefully because he has mentioned just now what you should do when you want to start with REC. Okay, go find scholarly journals like Tourism Management, Tourism Perspective. Dia bagi tips dah kat you. Because once you fill up REC is about the committee will look at your questionnaire sebenarnya kan, Sasrul. Ya, betul. Questionnaire, because questionnaire you will present it to the respondents. Isu dekat situ respondents. So kita tak nak nanti ada isu akan datang yang membuatkan you caught in a awkward situation. Orang boleh claim yang questionnaire, because questionnaire kita dah minta data dengan orang, is very confidential actually kan. So kita kena treat it very carefully. Okay, satu lagi about questionnaire, jangan suka hati kita create questionnaire sendirilah. Mana questionnaire tu ikut sesedap rasa, sebab kita adalah orang kata at beginners level, kita naive researcher kan, kita belum ada skill untuk kita formulate our own questions item kan. So kita tengok question yang ada dekat dalam from the existing literature, from the journal kan. Kalau journal tu dia ada sedikit 2-3 item, lepas tu yang lain pun ada item yang sama, jadi kita combine, yang tu boleh kita combine. Maknanya kita tahulah sources of the items tu originated from author apa kan. Jadi kadang-kadang ada budak dia create
dengan bahasa dia yang improper, sebab nak write questionnaire dia ada teknik dia juga kan, dia ada 7 ke ataupun 10 prinsipal that you need to abide kan. So kalau boleh jangan kita pening kepala lah buat macam tu, sebab dia akan drag much of the time kan by concentrating on only drafting the question. So masalah kat situ. Guna question yang sedada, revise in terms of the, contoh kalau dekat situ Zimbabwe, tulislah kita Negeri Sembilan ke kan, jangan kita ambil Zimbabwe terus kan. Kita adjust lah sikit dekat dalam tu. Alright. Tu je lah. Cuma tengoklah kat dua jurnal tu je lah ya. Pergi kat Science Direct, pergi kat Easy Access, pergi Science Direct, pergi Tourism Management dengan Tourism Management Perspective. Yang tu, masuk dalam tu, dia ada banyak. Sebab syarat nak pergi ke jurnal tu, mesti ada questionnaire. Yang tu yang bagus tu jurnal tu. Tapi jurnal lain tak ada. Jurnal lain mungkin ada sebahagian kan dia tak komplain. Kalau tak percaya, pergilah masuk lepas ni. Mesti jumpa yang confirm jumpa. Okay. So Hasrul tu probably bila yang the ideal time untuk if student FYP lah. Dia apa ni, kalau untuk submit REC ni yang akan datang ni dah lepas. Dia dah lepas dah. Sebab dia baru lepas dalam 20 hari bulan dia nak meeting kan. Sebab yang untuk REC untuk komiti dah lepas. Yang dekat peringkat UiTM Melaka tu pun dah lepas. So dia yang nak masuk meeting ni mungkin minggu depan. So memang tak sempat. So dia memang submission memang every month. Submission every month. So kita tak nak nanti bila keluar data, bila keluar date, kita belum ready. Kan? So sekarang ni bulan 10 dah lepas, kita ready untuk submit bulan 11. Macam tu. Sebab dia akan keluar date tu kadang-kadang seminggu ataupun 2 minggu lah sebelum dia meeting tu. Tapi itu meeting. Tapi sebelum tu lagi, seminggu sebelum tu kena hantar dekat level fakulti dulu. Sebab tu kita kena bersedia daripada awal. Kalau kita dah bersedia pada awal, okay, I have go through all those application, dah sign semua siap, bila date tu keluar kita tu submit. Jadi senang. Jadi bukan date tu keluar, kita baru terhege-hege nak tulis. Kan nanti kan tak sempat dah. Kan sebab nanti application dah datang ramai. Lepas tu yang checknya semua seorang ni. I'm the only one who check the content nanti kan. Nanti takut tak sempat nanti kan. Kelang kabut kan. Okey. Sekarang kita boleh bagi deadline buat benda ni dalam masa seminggu. Okey, katakan by today ni 17, seminggu kita bagilah Ahad depan ke Isnin depan tu berapa hari bulan ada kalender ke kat sini. Okey, kita 24 25 by 25 Oktober submit your application to me. Semua sekali yang buat FYP ni. Sebab 25th of October. Tapi borang ni semua must be submitted to supervisor dulu kan untuk check. Dalam masa seminggu tu. Dalam masa seminggu ni submit complete yang dah sign supervisor. Sebab tu kena gerak awal sebab kita nak submit bulan 11. Masalahnya ada yang belum ada topik lagi. Sebab itulah cakap dekat student ni tadi, lepas habis daripada briefing session ni, cepat-cepat dia briefing pasal apa? Kalau dia masuk bulan 11, bulan 12 ataupun bulan 1 lah keluar result kan, keluar approval letter tu. Dia punya submission bila? Submission FYP. Bila? Submission FYP bila? Proposal. Apa submissionnya full? Final draft. 25 February. February. February, 26 February. Katakan dia keluar awal bulan 1. Baru nak collect data. Kan? Hujung bulan 2. Rasa macam takut tak sempat kan. Kata paling sempat tadi saya cakap, kita submit by bulan 11, mungkin end of November dah dapat approval letter. So bulan 12 tu dah boleh collect data dah. Dia macam tu lah. Sebab tu kena cepat. Kalau kita submit, kita terlepas dia punya tarikh, bye-bye lah. Lagi lambat nanti lagi susah. Yeah, because you have to get approval before you go to the field. Dapat approval tu lama. 1 bulan ataupun 2 bulan kadang-kadang. 2 bulan paling lama. Tapi sekarang dia dah cepatkan sikit jadi sebulan. Sebab komiti dia terima hundreds of application tau.
daripada seluruh Malaysia, hundreds of application. Jadi diorang nak kena check satu-satu tu masalah. So sebab tu kita kena cepat, kena ada strategi. Kena force yourself to do it. Jangan kata tak tahulah inilah, tak ada tajuk ke apa. Okay, yang tu alasan. Okay, reasons for not doing tu buang semua. Dalam masa seminggu ni selesaikan benda tu semua. Tips dia tadi, pergi kat journal tadi, tourism management perspective. During the process of doing research ni kan, confirm akan ada yang menangis. Akan ada emotional down tu semua. Itu confirm, benda biasa. Jadi kalau jadi itu, you turn to Allah. Doa, sujud. Doa banyak-banyak supaya diberi kekuatan. Kalau tidak nanti kita akan jadi macam student-student sini-sini lepas, dia buat tak tahulah, dia drown, lepas tu dia drift away, dia hilang daripada sistem, lepas tu dia menggagalkan diri sendiri. Jangan macam tu. You work as a team. Okay, work as a team. Your team tu akan menggerakkan kita sama-sama supaya kita cemerlang di dalam penulisan FYP. Kalau your team tu seorang arah kiri, seorang arah kanan, seorang arah utara, maknanya you are separated, tidak satu hati, you are not working as a team, your research confirm gagal. Okay, sebab tu kena ada team yang bagus supaya kita kerjasama, satu hati, buat sama-sama. Okay, jangan ada excuses, reasons. Kalau student, kalau ketua tu kata, okay, I need your time to we sit down, we discuss, ada 7 topik because we did this faster as soon as possible because this is critical kan. So nak kena buat tu, nak kena buat dengan segera, sesegera yang mungkin. Kan sebab FYP, you start from day one, you register. From day one of the semester begins. Dia tak ada honeymoon langsung, tak ada FYP dan research tak ada sebab apa nanti akan dapat masalah yang sangat-sangat kritikal bila analyze data. Orang kan doktor kan analyze data pening kepala, budak-budak pening kepala. Collect data senang, collect data tak ada masalah. The moment you might want to analyze the data. Macam mana nak interpret, macam mana nak tulis, macam mana how can you link the data analysis dengan meeting the objective dekat dalam chapter 5 nanti pening kepala, yang tu yang kena concentrate more. So you need more of your time analyze data. Yang buat REC ni benda yang mudah saja. Dia isi REC 2, 3, 4, 5. Asalkan ada, asalkan dapat approval letter, based on your topic, settle. Jangan go detail sangat untuk technical part, untuk nak detail sangat lah macam object of 5P content tu memang detail kan. Tapi kita tak nak tengok kau hypothesis ke apa, we don't want to see that. Kita nak tengok your flow of the research tu kan, latar belakang, senang je. Research problem, your methodology, 3 benda tu je yang kita nak tengok dekat dalam borang REC. Yang lain-lain tu semua tak payahlah isi kan. Satu lagi references. References tu follow APA format lah. Jangan tak. Sebab tu lah use Mendeley. Kalau use Mendeley, dia dah siap-siap tulis APA format. Tak ada masalah. Okay. To some of the tips and advice from me. Okay. I nak baca ni sikit. Ada soalan daripada Muhammad Amirul ni. Macam mana nak dapatkan supervisor doktor? You part berapa ya Amirul? Part berapa Amirul? Part 5, okay. Part 5 nanti akan bagi supervisor ya. You hold on dulu. Okay. Akan diberi supervisor and then you akan bersama stick with the same supervisor until you part 6 nanti. Ya, itu nanti kita akan discuss dalam kelas. Yang kita cerita sekarang ni yang FYP yang part 6 lah ya. Part 5 boleh take note lah untuk ilmu untuk persediaan. Tapi you have to prepare as well because ni nowadays ni semester coming ni semester now proposal sampai proposal nanti you dah kena fill up jugalah REC punya form. Nanti akan continuation on the next part kan, part 6 nanti. Kalau part 5 nak isi boleh lah, tapi tak payahlah dalam masa seminggu ni. Boleh isi bulan 11 ke bulan 12 ke bulan 1 ke nak isi, tak ada masalah lah kan. Bulan 2 ke tak ada masalah. Yang ni kita nak kejarkan yang part 6 ni sekarang ni kan. Yang part 6 sekarang ni. Boleh ya part 6 semua ya. Kena buat segeralah. Okay, satu lagi, jangan kata ya Allah susahnya FYP ni, itu doa. Once kita cakap susah, banyak kali susah, confirm akan susah. Sebab kita tak tahu di masa kita cakap susah itu,
malaikat mendengar je, malaikat dia kata amin. Malaikat amin kan kata susah doa. Tu sebab tu kita kena berhati-hati apabila kita berkata-kata sebab percakapan kita tu pun doa. Kadang-kadang kita tak tahu di masa kita doa tu adalah waktu mustajab berdoa. Tak keharu, okey? Kena susah macam mana pun kata senang ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah mudahkanlah urusan perjalanan pengajianku pada semester ini. Mendapatkan kalau nak mohon doa tu bagilah aku A ya Allah. Minta yang paling tinggi. Lepas tu kenalah usaha jugalah. And then usaha tu mesti konsisten. InsyaAllah pasti berjaya. Yang ni biasa student-student FYP, my student yang dulu-dululah. Sebab every semester, sebab last semester tak dapat Dr. Syita tahulah my case, student case kan. Yang tu memang tak boleh nak buat apalah. Tapi yang sebelum-sebelum tu many of my student dapat A. Memang kita akan sentiasa bagi tahu student ni, kita akan motivate dia kembali kepada Allah kan. Itu je lah. Jangan down rugi sangatlah. Siapa tak nak Mr. Hasrul. Sir Hasrul ni banyak pengalaman. Rugi kalau dia tak belajar under tapi semua lecturer, semua supervisor pun bagus juga. Kan? Dr. Syita pun orang pengalaman dah 20 tahun as a lecturer. Power. Dia pun power tu. Ada lecturer ni masing-masing dia punya style masing-masing. So kena you need to follow rentak supervisor tu, kena belajar dia punya rhythm. Tengok dia cara dia macam mana. Kalau you can't get along, you need to force yourself to get along, to adapt. Ini baru belajar Dr. Syita. Kalau dah bekerja, lagi lain. Macam itulah. So jangan mudah putus asa, jangan mudah mengalah, cuba dan cuba. Dan dapatkan hasil yang terbaik. Okay. Itu sajalah my advice, okay, to all of you. So good luck lah. Tapi kalau boleh selesaikan hantar complete 25 Oktober. Kalau boleh lah. Sebab kita nak kerjakan submission bulan November. InsyaAllah Boleh. Sebab I need time to check tau. For application ni ramai ni. Berapa ramai group di Dr. Syita? 34. Oh ya Allah, banyaknya. So banyak tu nak kena check tu satu-satu kan. Yes. Sebab kita nak send satu-satu, nak chop lagi segala apa. So if you do submit earlier, so I can have quite comfortable time for me to check before I forward to submission at UiTM Cawangan Melaka. Before dia masuk dalam meeting. So you must kan SPR, you mesti persevere and consistent. Persevere and consistent, siapkan and then submit apa yang perlu. Borang RC tu dah submit tu lega lah, maksudnya you boleh collect data nanti, dah tak ada masalah lagi dah. So the first stage tu RC ni kita kena buat semester ni compulsory, mandatory. Last time tak ada kan. Jadi kena alert Right, so terima kasih banyak Sir Hasrul. Okay, welcome. It's a very fruitful discussion for today. Although there are many yang nak masuk hari ni tak boleh masuk sebab rupanya 100 je capacity. Oh, okay. Google Meet ni. So masalah, tapi apa, I dah record. Jadi students, all the students, good luck to you and do your very best. If happen that you have any questions, please refer to me or Sir Hasrul for REC, or you can also talk to your supervisor, of course lah. Okay, right after this kejar supervisor, kena kejar. Alright, tu je lah nak bagi tahu. Alright. Okay, so we end up here, right? Alright. Thank you very much. Okay, thank you everybody. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Okay. Thank you, Doktor. Got it.